Audio Jungle. Okey, untuk kelas hari ini, untuk mengelakkan kamu keliru, cikgu hanya akan ajar imej yang terbentuk pada gambar rajah sinar bagi kanta cembung sahaja. Okey para pelajar, semalam kita dah belajar macam mana nak buat landasan. So, siapa yang tak ingat boleh tengok semula video semalam macam mana kita nak dapat landasan untuk melukis gambar rajah sinar macam ni. Jadi hari ni cikgu akan ajar macam mana kita nak kesan ataupun kita nak cari imej yang akan terbentuk pada kanta cembung. Jadi kita straightforward macam mana soalan akan keluar. Okey, contoh soalan yang akan dibagi pada kamu adalah jika objek terletak di antara F dan 2F, apakah ciri imej yang akan terjadi? So pening kan? Cikgu tulis soalan kat sini. Jika objek terletak di antara F dan 2F, apakah ciri imej yang akan terbentuk? Soalan dia macam ni. So keyword yang pertama, kamu kena tahu objek tu kedudukan dia kat mana. Dia cakap objek tu kedudukan dia di antara F dan 2F. So kena selalu ingat sebelah kiri ni adalah kedudukan objek. Okay. So dia kata objek duduk di antara F dan 2F. So kat mana? Ini O, ini F. Ini maksudnya di antara O dan F. So kat sini ke objek dia? Kan soalan nak objek di antara F dan 2F. So sini F, sini 2F. Jadi objeknya kedudukannya di sini. Di mana-mana di sini. Jadi bila soalan macam ni, kamu boleh letak objek tu panjang mana kamu nak letak suka hati kamu. Asalkan kedudukan dia di sini. Tak kira lah kat sini ke, 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 sini ke. Tak kisah kat mana-mana. Asalkan jangan kat sini, jangan kat sini. Jadi kamu ambil pembaris. Minta maaf lah, pembaris saya hilang anak saya main. Jadi saya gunalah kad yang ada. So saya lukis. Contohnya saya lukislah objek saya kat sini. Asalkan kedudukan dia mestilah di antara F dan 2F. So objek ni kita lambangkan dengan anak panah. Saya buat tinggi ni. Kamu buatlah, try buat, tak kira lah setinggi mana. So yang menyentuh di landasan ni, garisan lurus ni kita panggil landasan. Ini kita panggil kaki objek lah. Yang ni kita panggil kepala objek. So kepala objek ni ke atas lah, sentiasa ke atas. Jadi kamu kena ingat, ini adalah step seterusnya untuk melukis gambar rajah sinar untuk kamu cari imej yang terbentuk. So, bila kamu dah lukis objek, ada kepala objek, ada kaki objek. So, kamu ambil pembaris. Saya ada pembaris yang besar gedabak ni. So, tak boleh nak pusing-pusing, susah. Yang pertama, ambil pembaris, letak atas pucu kepala objek. Ni pucu kepala dia. So, step pertama, ingat baik-baik. Daripada kepala objek ni, kamu kena buat garisan lurus, langgar ataupun sentuh pada garisan putus-putus. Okay, stop sini. Ini step yang pertama, daripada kepala ke garisan putus-putus. Okay, step yang kedua adalah gerakkan pembaris kamu daripada titik yang melanggar garisan putus-putus tadi. Jangan buat kat atas pula. Ni. Garisan kamu tadi kan berhenti kat garisan putus-putus. Kemudian kamu kena menyentuh F. Fokus, titik fokus di sebelah kanan. Ini adalah syarat dia. Kamu jangan tanya saya kenapa. Ini adalah syarat yang ahli fizik tetapkan untuk kita cari imej. Kita mesti bawa garis tu bertemu dengan F. Yang ni kamu kena precise, kena tepat. Nanti jawapan dia tak betul. Ni titik F ni, landasan ni dengan tu mesti bertemu. Okey, daripada titik ni pergi ke F, garis sepanjang yang boleh. Ujung kertas pun tak apa, garis. Okey, nampak ya? Step pertama, dari kepala langgar garisan putus-putus. Step kedua, dari garisan putus-putus langgar ke F yang sebelah kanan. Kemudian langkah yang seterusnya,
Garisan yang seterusnya adalah macam ni. Dari kepala objek ni, kamu mesti langgar titik O. Ni tengah-tengah ni, garisan tengah-tengah yang kita buat ni adalah titik optik. Okey, langgar titik optik. Garis dengan senang hati sambil tersenyum yang kedua ya. Jangan fikir apa-apa, garis je. Garis sampai ada titik pertemuan. Okey, nampak tak sini titik pertemuan dia? Nampak tak? Jadi kamu boleh panjangkan landasan kamu suka hati. Sebab kamu dah buat ikut ukuran yang saya ajar pada kelas yang lalu, kamu panjangkan je. Asalkan F dengan 2F ni kamu dah ikut ukuran yang saya ajar tu. Selebihnya kita boleh panjangkan sesuka hati. Sebab selepas 2F ni dah tak ada guna dalam landasan ni. Macam ni. Okey. So, ini titik pertemuan. Jadi kat sini image yang akan terhasil. Okey, sini titik pertemuan dia kan. So, bila kat mana image tu terhasil, kamu ambil pembaris. Anggaplah ni pembaris saya. Kamu buat garisan lurus. Okey, ini garisan lurus dia. Bertemu dengan titik tu lah. Bertemu dengan titik pertemuan tu. Okey, garisan lurus dia. So, ini image dia. Jadi, selalu ingat macam objek tadi kaki kat landasan. Ini pun kaki mesti kat landasan. Kepala dia mesti bentuk ni kan. Bentuk anak panah ni naik ke atas kan. Sebab dia bertemu dekat sini. So, kepala dia naik ke atas. Kalau kat sini, kalau kepala naik ke atas macam ni, salah. Sebab macam mana pula kakinya dah jadi lain pula bentuk dia. Sebab bentuk objek dia, kepalanya macam ini. Bukan kepalanya macam ni. Jadi ni kan, jadikan bentuk macam ni. Nampak tak? Anak panah ni dah terbalik. So inilah ciri-ciri image yang terhasil. Okey, pada kedudukan objek, ni objek antara F dan 2F, inilah image yang terhasil. Yang nanti padam tak nak tulis ni. Inilah image yang terhasil. Jadi dia suruh kamu huraikan apa image yang terhasil. Yang pertama, kamu kena cerita dari segi image ini nyata ataupun maya. Pada kelas yang lalu cikgu dah tunjukkan kalau sebelah kiri adalah image maya. Bukan maya Karin image maya. Okey, sebelah kanan adalah image nyata. Jadi image tu terhasil dia nak image image tu terhasil di sebelah kanan lukisan kamu. Jadi kamu kena tulis image yang terhasil adalah image nyata. Okey, seterusnya yang pertama kamu kena cerita sama ada di image nyata ataupun image maya. Poin yang kedua kamu kena cerita adalah dia punya bentuk dia. Bentuk dia ditegak ke dia terbalik. Sekarang ni objek macam ni, berdiri macam ni. Sekarang ni macam kelawar, tergantung terbalik. Jadi bila kamu tengok dia terbalik, upside down, ni kepala kat atas, ini kepala dia kat bawah sebab titik pertemuan dia kat bawah. Jadi ini kita panggil sebagai image yang terbalik. Jadi image yang terbalik ni kita panggil sebagai songsang. Songsang ni maksudnya terbalik. So tolong tulis songsang, jangan tulis terbalik. Image terbalik kita panggil songsang. Yang ketiga, poin yang ketiga, kamu kena cerita tentang saiz image tersebut. So tak payah ambil pembaris, tengok dah terang lagi bersuluh pakai mata kamu sendiri. Kamu tengok saiz objek ni pendek, betul tak? Image yang terhasil adalah lebih apa? Lebih besar ataupun lebih panjang. So kamu tulislah saiz image lebih besar daripada saiz objek. Jangan tulis besar je. Apa yang besar? Mesti kena ada ayat yang penuh lah. Seterusnya, yang keempat. Empat benda ni mesti describe. Nyata ke tidak, songsang ke tegak, image ni lebih besar ke, lebih kecil ke. Yang keempat mesti nyatakan kat mana kedudukan image tersebut. So kalau image tu terbentuk kat sini, kita cakaplah image tersebut terbentuk di antara F dan 2F. Sekarang ni dia terbentuk di
belakang 2F. Jadi kita tulis terbentuk pada kedudukan. Kedudukan dia kat mana? Lebih daripada 2F. Dia kat belakang ni, lebih daripada 2F. So kita nak lambangkan F sebelah kanan ni, kita letak di kepala dia. F faktor C. Okey, boleh ya? Cuba buat sendiri. Okey, seterusnya kita cuba lagi. Kalau soalan tanya, kemudian dia cakap suruh cari image jika objeknya terletak pada lebih daripada 2F. Macam cikgu dah cakap tadi, objek mesti sebelah kiri. Jadi dia kata lebih daripada 2F. Kat sini ke? Kat sini bukan. Ni antara 2F dan F. Kalau kat sini pun bukan. Sebab dia antara optik, titik optik dan juga titik fokus. Jadi lebih daripada 2F semestinya di belakang ni. Sebab cikgu cakap tadi, jangan risau kalau tak ada landasan kat sini. Sebab yang penting sini dengan sini, sini dengan sini, sini dengan sini dan sini dengan sini ukurannya betul. Jadi yang belakang ni jangan risau, ambil je pembaris, garis. Pentingnya ada pembaris ya untuk buat lukisan ni, sebab mesti tepat ya ukuran ni. Kalau tak tepat nanti jawapan kamu salah. Dan pentingnya pensel kamu, matanya mesti tajam. Sebab kalau tak nanti lukisan tak sharp, dia akan dapat keputusan yang salah juga. Okey, lukis kat belakang. Okey, garis je. Okay. So dia cakap lebih daripada 2F. Kalau cikgu cakap tadi, suka hati kamu nak letak saiz objek besar mana, itu terpulang pada kamu. Dan kedudukannya tak kisah, kat sini pun boleh juga. Sebab dia tetap lebih daripada 2F. Kat sini pun boleh, kat sini pun boleh, kat sini pun boleh, kat mana-mana pun boleh, asalkan dia lebih daripada 2F. Jadi contoh cikgu letak kat sini. Okay, baris azimat cikgu ni. Nanti time exam kalau terdesak sangat, bolehlah tidur pakai kad penalan kamu. Okay, alright. Objek ni kaki sentiasa kat landasan, kepala dia mesti macam ni. Dia yang titik V ni, yang ujung-ujung ni mesti menyentuh badan objek ni. So kaki kat sini, ni kepala dia. Dia berdiri macam ni. Okey. Sekarang ni kita ikut step-step yang cikgu dah ajar tadi. Yang pertama, sambil buat sambil sebut, senang nak hafal. Senang nak ingat step. Kepala, dari kepala objek. Kepala ni kan. So kita garis dan langgar ataupun kita sentuh garisan putus. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita stop. Dari garisan putus-putus, masuk langgar garisan putus-putus ni, langgar garisan tengah ialah garisan optik. Dari garisan putus-putus kita langgar titik apa? Titik fokus di sebelah kanan. Ataupun F sebelah kanan ni kita bagi dia pakai toncet atas ni, pakai koma kat atas ni supaya kita boleh beza sebelah kanan. So kita langgar dengan titik pertemuan dekat fokus F. Bukan elok garis tu. Okey, garis sampai ujung sesuka hati. Lagi panjang lagi bagus. Okey, step seterusnya apa yang kita nak buat adalah dari kepala objek kita pergi ke mana? Langgar titik optik. Lepas tu kita dari kepala objek ni kita kena garis. Bawa pembaris tu bersentuh dengan titik optik. Garis panjang-panjang sampai ujung. Okey, nampak ya? Dari kepala sentuh garisan putus-putus, sentuh garisan F, garis sampai ujung. Kemudian dari kepala objek kita sentuh titik optik, bawa pembaris, lepas tu garis sampai ujung. So kat mana titik pertemuan dia? Dekat sini. Kat mana jumpa titik pertemuan? Kat situ saya cakap kita buat garisan yang lurus. Okey, lepas kita buat garisan yang lurus, saya dah cakap tadi, kaki mesti sentiasa di landasan. Jadi titik pertemuan dia kat sini, bentuk V tu macam ni. Tadi V terbalik sebab titik pertemuan dia kat atas. Sekarang titik pertemuan dia kat bawah, V dia macam ni. Okey, alright, faham ya? Dia jadi payung yang terbalik. Okey, so sekarang soalan tanya,
ciri-ciri image. Macam saya cakap tadi, yang pertama apa kita kena terangkan. Ni saya dah ajar pada kelas yang lalu. Sebelah kiri mesti image maya, sebelah kanan mesti image nyata. Jangan tanya kenapa, sebab ahli fizik memang dah classify ataupun dah tentukan macam tu. So yang pertama kita kena bagi tahu dia, image dia adalah image nyata. Alright. Yang kedua, kita kena bagi tahu tentang dia punya keadaan image. Objek dia tegak macam ni, keadaan image terbalik. So image yang terbalik, sebab apa terbalik? Sebab ni kepala dia tongging ke bawah, ini kepala dia ke atas, ni kepala dia kat bawah. Nampak tak? Satu macam ni, satu upside down macam ni. So yang ni kita panggil sebagai image songsang. Songsang ni image yang terbalik lah. Okey, seterusnya dia punya saiz. Nampak tak? Yang ni lagi besar, yang ni lebih kecil. So kita bagi tulis ayat penuh. Saiz image lebih kecil daripada siapa? Daripada saiz objek. Okey. Next, seterusnya kita kena bagi tahu kedudukan objek tu. Maafkan saya, kedudukan image tu kat mana. So kedudukan image tu adalah di antara F dan 2F. So kita dah label tadi kan, F kepala sebelah kanan ni. Sebab kalau kita cakap dari F dan 2F, mungkin dekat sini pun F dan 2F, tapi di sebelah kanan. So kita nak lambangkan di sebelah kanan, kita bubuh koma kat atas kepala dia ni. So kita tulis kedudukan image di antara cantik tulisan saya kan, F dan 2F. Okey, boleh ya? Inilah gambarnya untuk objek yang terletak lebih daripada 2F. Inilah image yang terhasil dan ini adalah ciri-ciri dia. Okey, contoh seterusnya, kalau objek dia duduk di antara O ataupun titik optik dan F dan fokus. So objek dia duduk di antara, tulisan saya ni di antara titik O dan titik F. Jadi kat sinilah, mana-mana sahaja kat sinilah kamu boleh lukis, asalkan dia di antara O dan juga F. Okey, artinya okey, mari kita tengok macam mana nak buat. Okey, saya buat satu objek yang kedudukannya antara O dan F. Saya nak pilih kat sinilah. Saya nak buat panjang ni. Suka hati nak buat panjang mana, asalkan bentuk objeknya begini, berdiri, kepalanya ke atas. Okey, inilah objek saya di antara O dan F. Kalau nak buat depan sini pun tak ada masalah, sini pun tak ada masalah, sini pun tak ada masalah. Jadi kita tengoklah apa ciri-ciri image yang akan terhasil. So step yang pertama, ambil pembaris, tarik kepala objek. Sentiasa sebut berkali-kali supaya kamu mudah nak masuk dalam otak kamu, mudah nak hafal. Tarik kepala objek, langgar garisan putus-putus ataupun dia berhenti, bersentuh dekat garisan putus-putus tu. So dari garisan putus-putus, kita gerakkan pembaris kita. Garisan putus-putus pergi langgar ataupun pergi bersentuhan dekat titik F. F sebelah kanan. Titik fokus sebelah kanan. Saya kata saya ajar garis sampai ujung supaya kita jumpa titik pertemuan dia sampai ujung kertas. Nampak tak? Saya buat sampai ujung kertas. Okey. Step seterusnya, daripada kepala objek, kita mesti menyentuh. Panjang ni pembaris ni. Daripada kepala objek, kita sentuh ataupun kita langgar titik optik ni yang tengah-tengah ni, yang ada garisan putus-putus ni. Okey. Right. Okey, garis. Nampak tak?
tak bertemu langsung. Jadi mana image dia cikgu? Tak ada pun image dia. Jadi image dia kalau macam ni situasi yang kamu dapat, maksudnya image dia bukan di sebelah kanan. Maksudnya image dia bukan image yang nyata. Image dia mesti ataupun mungkin di sebelah kiri, iaitu image songsang. Macam mana kita nak tahu image sebelah kiri tak? Jadi sebelah kanan dah tak dapat, kita cuba pula sebelah kiri. Apa yang kita nak buat? Garis yang mula-mula tadi, yang first tadi, ambil pembaris, letak sama-sama ikut garisan yang kamu buat tadi tu. Letak. Jadi kamu extend atau kamu panjangkan garisan ke sebelah kiri pula. Dah kanan tak dapat kan? Kita cuba sebelah kiri pula. Tapi sebabkan kita nak buat sebelah kiri, kita guna garisan putus-putus. Nak buat straight pun tak ada masalah, tapi lagi cantik kalau sebelah kiri kita guna garisan putus-putus. Gariskan sama macam tadi sampai ujung kertas. Nampak saya garis sampai ujung kertas. Seterusnya garis yang kedua ni macam ni kan, macam ni bentuk dia, betul tak? Macam ni. Jadi letakkan pembaris tu, letak dia, bagi dia duduk ikut sama macam garis tadi, supaya kita dapat lukis di sebelah kiri pula. Nampak tak? Nampak gayanya macam ada pertemuan di sebelah kiri tu. Okey. Satu garis, guna garis putus-putus sebelah kiri. Garis dia dah sampai ujung. Okey. Nampak tak? Nampak tak ada pertemuan dekat sini, di belanggar kat sini. Jadi saya cakap tadi, bila ada pertemuan dekat titik itu, kita buat satu garis dulu. Satu garis dulu. Nampak tak beza? Yang tadi tu terhasil kat bawah sebelah kanan. Jadi image dia terbalik. Yang ini nampak tak? Macam saya cakap, sentiasa ingat kaki sentiasa kat landasan. Jadi kepala dia kat mana titik itu bertemu, ni niat saya cakap, maksud saya macam ni. Ni bentuk V ni. Kat mana dua garisan tu bertemu, titik itu bertemu, yang muncung ni mesti bertemu dengan titik tu. Ni. Macam ni. Okey. So, nampak tak bezanya? Ini objek, ini image. Ini objek, ini image. So, sekarang kita huraikan ciri-ciri objek dan image yang terhasil. So, kita tengok ciri yang pertama. Sebelah kiri adalah image maya. Jika terbentuk sebelah kanan, dia adalah image nyata. Jadi, dia terbentuk sebelah kiri. Image-nya adalah image maya. Seterusnya, yang kedua, apa lagi kita nak hurai? Kita nak tengok bentuk dia. Dia terbalik ke dia berdiri tegak? Yang ni nampak tak dia berdiri tegak? Kepala di bahagian atas, bukan kepala di bahagian bawah. Kepala di bahagian atas, macam kamu berdiri. So, image dia bukan songsang. Image dia adalah tegak. Seterusnya, apa lagi kita nak hurai? Kita nak hurai dari segi size objek dengan size image. Cuba bandingkan. Size objek adalah jauh lebih kecil berbanding size image. So, kita tulis size image lebih besar daripada size objek. Okey, seterusnya kita nak tengok kedudukan. Kita kena tahu kedudukan dia. Kedudukan dia kat mana? Di antara F dan 2F. Tapi bukan F dan 2F yang ada koma kat atas tu, di sebelah kiri. Jadi kita tulis kedudukan image pada di antara F dan 2F. Nampak beza Kalau sebelah kanan F dia F, kita lambangkan dengan F, letak kepala. Itu je pelambangan saja. So, itulah ciri-cirinya yang terhasil. Tadi cikgu nak kamu tanya, pernah tak kamu terfikir sebelah sini tak dapat kan, kamu garis tak dapat, tapi bila kamu garis sebelah kanan pun tak dapat juga.
sampai dah hujung kertas tak dapat. Jangan pula kamu pergi sambung kertas lain kat atas ni, cuba nak dapatkan juga. Memang tak akan dapat. Kalau katalah belah sini pun dia mencapah, tak dapat. Sebelah sini pun mencapah, tak dapat. Jadi apa ciri-ciri image yang terbentuk? Dengar baik-baik ya. Ini cikgu sebut secara verbal, cikgu tak tunjuk gambarnya. Jika kamu try sambung sampai hujung ni, sebelah kanan dah tentu tak dapat, sebelah kiri pun tak dapat juga, tak ada titik pertemuan, maksudnya tak ada image yang terhasil. Bukan tak ada image yang terhasil, tapi kamu kena tulis macam ni, image terhasil di infinity. Image terhasil di infinity. Maksud di infinity ni tidak terhingga, terlalu jauh sampai kita tak boleh nak sketch atas kertas. So kita kena tulis image terhasil di infinity. Ini ciri dia. Selain itu ciri yang lain adalah kena sebut jugalah, sebab di sebelah kiri image dia image maya. So sebelah kiri image yang terhasil mesti bahagian atas, image dia tegak. Jadi 3 je lah kamu tulis, image terhasil di infinity, image maya, dan juga image tu tegak. Okey, faham ya? Ini kalau ciri untuk image yang kamu tak dapat nak lukis, tak dapat nak lorek, tak dapat nak sketch. Belah sini pun tak dapat, belah sini pun tak ada titik pertemuan. Ada kamu kena cuba baru kamu akan dapat. Audio Jungle.